Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam reformasi. Selamat bersiaran kita pada malam ini, insya-Allah. Kira-kira jam 11.20 minit malam. Suara agak kurang sihat sikit hari ini. Setelah beberapa hari kita bertungkus lumus cuba untuk menyelamatkan apa yang perlu, yang boleh diselamatkan. Tetapi nampaknya macam kadang-kadang apa yang kita usahakan, apa yang kita kejar, apa yang kita mahu, apa yang kita inginkan, Tuhan kadang-kadang bagi kita sesuatu itu, bagi kita ujian, bagi kita halangan tu, kerana kita sentiasa mendoakan supaya kita dijaga. Jadi kadang-kadang dia tidak mencapaikan apa yang kita inginkan kerana mungkin bukan itu yang terbaik buat kita. Kerana kadang-kadang dia menyediakan apa yang lebih baik buat kita. Dan dalam perjalanan tersebut, kita dibawakan dengan suatu pesanan, suatu peringatan, suatu ibrah atau pengalaman. Suatu apa yang kita boleh gelarkan sebagai suatu penjelasan kepada apa yang tidak jelas. Tentang apa yang akan berlaku, siapa yang pelaku, mengapa ia berlaku dan bagaimana dia akan mungkin berlaku lagi. Jadi kadang-kadang benda ini Tuhan jadikan sesuatu itu sebagai pengalaman, sebagai suatu cerita yang menjelaskan sesuatu itu hasil daripada apa yang kita telah lalui sebelum ini. Jadi sebelum itu saya nak share dulu dengan rakan-rakan yang ada. InsyaAllah kita share dahulu video ini. Kita kadang-kadang bersama dengan rakan-rakan kita yang ada pada hari ini, insyaAllah kita sharekan dahulu. Sebelum saya berceloteh panjang malam ni, insyaAllah kita nak berceloteh. Mungkin ramai yang bertanya, ada soalan, ada yang nak memaki hamun, itu biasa. Bagi saya itu bukanlah satu benda yang agak pelik, tetapi yang peliknya kalau tak ada orang kata apa-apalah, itu pelik. Itu kita share dahulu apa yang ada pada hemat, pada pandangan kita, pada apa yang ada pada diri kita, pada jiwa raga kita. Mungkin ada yang tak puas hati sekarang ini, share kan. Mungkin ada yang rasa puas hati, share kan juga. Tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kita nak share di wall saya ni, sebab wall saya ni dah macam jadi kadang-kadang satu tempat orang meluahkan perasaan pun ada juga. Dia bukanlah menjadi satu isu yang besar sebenarnya apa yang kita hadapi, apa yang kita ketahui. Kerana apa ya, kalau kita faham atas asas perjuangan itu tidak boleh tidak, mesti ada ranjau dan duri. Perjuangan yang tidak ada ranjau dan duri, tidak ada halangan, itu adalah satu perjuangan yang kadang-kadang kita boleh persoalkan. Adakah perjuangan itu benar-benar apa kita gelar sebagai satu perjuangan? Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, saya selalu kata macam ni, sesuatu yang akan indah itu tidak akan datang dengan mudah. Kalau sesuatu itu datang dengan mudah, dia tidak akan jadi indah. Tidak indah dalam masa yang dekat, insyaAllah. Sebab itu lahirnya kerajaan baru ini adalah lahir daripada kerajaan pengkhianatan. Dia bukan lahir daripada mandat rakyat. Dia tidak mempunyai manifesto. Dia tidak dipilih oleh rakyat. Wakil-wakilnya dipilih oleh rakyat di tempat tersebut, tetapi secara majoritinya dia bukannya rakyat yang memilih mereka. Kerana rakyat memilih dalam pilihan raya yang lepas, ke-14 yang lepas, mereka memilih apa yang digelar sebagai Pakatan Harapan. Dengan menggunakan bendera keadilan. Bukannya bendera PAS, bukan bendera UMNO, bukan bendera GPS, bukan bendera Bersatu pun. Mereka menggunakan bendera keadilan untuk menghadapi pilihan raya, dan kita memenangi 116 kursi pada ketika itu, sebelum banyak lagi pengkhianat-pengkhianat parti UMNO yang melompat masuk ke dalam Bersatu, dan selepas itu ramai juga pengkhianat itu kembali sekarang yang melompat masuk menyertai UMNO. Setelah mereka sendiri yang mengatakan, Muhyiddin Yassin sendiri mengatakan bahawa beliau tidak akan bekerjasama dengan kerajaan yang korup, kerajaan yang rasuah, yang kita sendiri tahu ucapan beliau. Tetapi kadang-kadang kita mengenali susuk tubuh seseorang bernama Muhyiddin Yassin, seseorang bernama Azmin ini. Kita dah kenal lama Azmin, kita tak kenal Muhyiddin Yassin. Kadang-kadang bahasa yang diluahkan, bahasa yang disebutkan, perkataan yang diucapkan itu bukanlah bahasa sebagaimana jiwa dia. Kadang-kadang bahasa itu adalah satu manisan yang dilontarkan hanya untuk halwa kepada telinga.
Sebab itu kata-kata Azmin itu tidak pernah sampai ke hati saya. Apa yang beliau ucapkan itu tidak pernah sampai ke jiwa saya. Daripada 2014, malah sebelum itu lagi saya tidak pernah menyokong. Malah dalam pemilihan parti sentiasa saya menentang Azmin. Telah dibuktikan nanti dalam video yang saya share selepas ini, ucapan Ten Chua memuji Azmin. Tetapi dalam ucapan tersebut kita akan nampak bahawa pengkhianatan yang disebut di Kongres tempoh hari di Melaka, sikitol yang disebut oleh Presiden, jelas hari ini telah terbukti bahawa sikitol itulah yang membuka pintu kota Melaka untuk penjajah masuk ke dalam, merosakkan apa yang telah dibina di kota Melaka. Sikitol ini tidak bekerja seorang, dia bekerja berkumpulan. Maka dihantarlahnya juak-juak yang ada di dalam ruang komen ini demi untuk memadam suara reformasi, demi untuk memadam suara rakyat. Tetapi ketahuilah wahai juak-juak sekalian, anda sekarang sedang membina kerajaan yang rasuah, anda sedang membina kerajaan yang akan merosakkan negara. Benteng di antara kerosakan anda dan juga pengkhianat tersebut adalah kami. Dan dengan bangga hatinya anda telah mengalihkan benteng tersebut. Kadang-kadang kan, kita kena biarkan manusia ini terkena panas. Kadang-kadang kita kena biarkan manusia ini melecur. Bila kita kata panas, bila kita kata bahaya, mereka tak nak dengar. Tapi bila kita katakan benda itu berbahaya, dia tak nak dengar. So kita biarkan dia terus melecur. Supaya kita boleh kata suatu hari nanti, kan aku dah cakap. Kan aku dah cakap. Kita kecewa, kita tak kecewa. Saya dahulu pun, masa sebelum menang kerajaan pun, saya dah membantu berkempen sejak tahun 1998 lagi. 1998 zaman reformasi, 99 zaman reformasi. Lepas itu balik daripada belajar, saya sambung 2004, masa itu dekat Rembau, saya ingat lagi. Bertolong berkempen untuk Dr. Zul. Lepas itu 2008 saya berkempen di Selangor, membantu dan menang Selangor masa itu. Walaupun kita tak menang seluruh Malaysia, tapi kita menang Selangor. Kita duduk berkampung di situ. Kita masuk ke rumah, orang baling barang, orang baling kertas kita, orang baling kita punya poster kita. Tapi kita tetap berjuang. Kita kalah. Saya teruskan juga 2013 bertanding PRU di Sarawak, kalah lagi. 2016 PRN di Sarawak, kalah lagi. Dan akhirnya PRU yang lepas ini, ke-14, kita menyaksikan kita menang, hebat. Tetapi dalam kemenangan tersebut sebenarnya saya kecewa. Salah satu kekecewaan saya adalah apabila Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri. Tetapi saya membawa gagasan reformasi, saya membawa gagasan syura, di mana pimpinan telah memutuskan, walaupun saya kecewa, jauh di sudut hati saya mengatakan bahawa saya tidak mahu Tun menjadi Perdana Menteri. Malah pada ketika angkat sumpah itu, saya katakan bahawa saya nak kalau boleh Kak Wan yang jadi Perdana Menteri. Kalau boleh tolonglah Kak Wan, terimalah Agong tersebut. Bila Agong kata, bukankah kamu yang command the majority, kamulah yang patut jadi Perdana Menteri. Tapi Kak Wan kata apa? Saya, tuanku, mohon ampun tuanku, saya memegang kepada janji. Maka pada malam itu, pada hari itu, beliau menyerahkan janji itu kepada Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir lah yang kemudian membawa negara selama setahun setengah ini. Dan beliau memilih kabinet yang sebenarnya kami tidak pernah persetujui kabinet tersebut. Saya tahu senarai kabinet yang Kak Wan bawa. Diletakkan Kak Wan sebagai timbalan Perdana Menteri, diletak dari kementerian yang paling cikai, Kementerian Kebajikan. Kerja kebajikan bukan cikai, tetapi bajet kebajikan hanya 4 bilion setahun. Diberikan kementerian yang banyak duit kepada Azmin, ekonomi. Diberi kementerian yang banyak duit KPKT kepada Zuraidah. Diberi kementerian yang banyak duit kepada Rina. Diberi kementerian yang banyak duit pendidikan kepada Mazli Malik. Orang-orang inilah yang Mahathir harapkan akan menjaga mereka. Saya tidak kira nak cakap-cakap lah. Tadi Mahathir sudah cakap bahawa Anwar gila kuasa. Saya boleh kata malam ini, yang nak jadi Perdana Menteri sampai ke 4 kali itu siapa? Anwar sekali pun tak pernah jadi Perdana Menteri. Yang nak jadi Perdana Menteri 4 kali itu siapa? Yang rakus, yang tamak merampas daripada pintu belakang itu siapa? Yang membawa SD ke istana dengan tergesa-gesa itu siapa? Yang kalah kepada mandat, yang mengkhianati mandat rakyat itu siapa? Sebab itu kita katakan bahawa pengkhianatan yang berlaku hari ini adalah suatu pengajaran.
Suatu sejarah yang tuan-tuan kena belajar. Sejarah yang pernah diulang 1974 dahulu, dan PAS gagal untuk belajar dari sejarah ini. Bagaimana PAS tahun 1974 dulu dikhianati oleh Barisan Nasional sewaktu dia bawa PAS bersama-sama dengan Barisan Nasional pada waktu itu untuk membentuk kerajaan. Selepas itu dia dihalau, dihina. Sehinggalah 2020 ini PAS gagal untuk memahami konsep, gagal untuk memahami sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada satu benda yang kita nak belajar dalam hidup, sejarah tidak pernah berbohong kepada kita. Sebaliknya, kitalah yang berbohong kepada sejarah. Sebaliknya, kitalah yang cuba menjustifikasikan apa saja cara, asalkan matlamat kita itu tercapai. Serban, jubah tidak boleh menutup niat buruk dan busuk kita. Tasbih di tangan, zikir di bibir itu belum tentu boleh menutup niat buruk, niat pengkhianatan yang kita buat kepada rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya kata, kalau kita sudah biasa makan nasi bungkus di tepi jalan, makan nasi bungkus di tepi jalan, kita tak ada masalah. Saya nak meroyan buat apa? Saya sebelum menang dulu pun saya tak pernah ada jawatan. Bila menang pun saya tak pernah ada jawatan. Saya live Facebook pun saya suka-suka je. Bukan ada orang bayar saya pun. Kalau ada orang bayar tak apa juga kan. Saya live Facebook pun bukan ada orang bayar pun. Tak ada siapa yang bayar saya pun. Saya menangnya 2 tahun setengah ni pun tak ada jawatan apa langsung saya pegang. Dalam kerajaan, luar kerajaan, dalam parti pun tak ada. Saya hanya ahli biasa di dalam parti. Ahli biasa, bukan ada jawatan ketua cabang ke, ketua ranting ke, tak ada langsung. Tetapi jiwa saya adalah jiwa yang mahu lihat perubahan yang benar kepada rakyat, perubahan yang tuntas, reform yang sebenar, dan saya rasa Mahathir memang tak boleh bawa reform tersebut. Saya berharapkan kepada apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, dibawakan reform. Dan saya rasa Allah SWT telah memakbulkan doa-doa orang yang mahukan reform yang sebenar kepada Malaysia ini, iaitu bila dibawakan reform, satu perubahan kepada rakyat, reform ini mesti dibawa bukan oleh seorang. Anwar Ibrahim tak akan mampu membawa seorang. Dia mesti dibawa oleh segerombolan manusia, yang kerana bila kita membawa kepada perubahan, perubahan itu akan menolak kita balik. Dan kalau kita tidak kuat menolak perubahan, maka perubahan itu akan menolak kita balik, sehingga akhirnya dikembali kepada status quo. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya kata, inilah yang kita nampak ujian yang Allah SWT bagi kepada kita. Bila Allah SWT bagi ujian kepada kita, di dalam ujian tersebut antaranya adalah saringan dan jaringan. Saringan jaringan kepada manusia-manusia siapa yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Siapa yang hanya kata-kata dan berikhlas dalam perjuangan, tetapi pada hakikatnya ia hanyalah lahir di mulut tetapi tidak lahir di hati. Siapa yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Tadi ada satu YB, ini yang berhormat ahli parlimen, datang berjumpa saya, dia kata apa? Iswardi, saya dalam poket sekarang ada 300 je, Iswardi. Ada 300 je. Ni cukup untuk saya nak balik ke tempat saya. 300 ni, kalau orang offer 1 juta, dia boleh, orang yang tak ada prinsip boleh lompat. Tapi tidak dia. 300 ini disanggup simpan. Sebab ni apa? Ni baru 1 hari bulan 3 ni. Baru dapat gaji. Tapi gaji dia tinggal 300 je dalam poket. Ini ahli parlimen. Sebab apa? Dia gunakan duit itu untuk memastikan orang-orang dia turun. Orang-orang yang datang untuk sama-sama turut menyokong agenda reformasi ini. Kalau diikutkan, apa rugi? Apa rugi kami? Kami tak rugi apa-apa. Yang memegang jawatan itu rugilah. Mungkin dia tak dapat jawatan, dulu gaji dia mungkin 20-30 ribu, dia berjaya beli S-Class nak bayar 3 ribu sebulan, sekarang mungkin dah tak mampu. Mungkin. Kami tak rugi. Esok matahari akan bersinar, burung akan berkicauan, kereta akan keluar, orang pergi kerja. Tidak ada apa kemungkaran, tidak ada kebusukan yang akan berlaku kepada kami. Tetapi hidup kita bukan hanya esok. Hidup kita ada lusa, ada tulat. Hidup kita ada minggu depan, ada bulan depan. Dan diizinkan Allah umur kita panjang, hidup kita sehinggalah sebagaimana hayat kita. Mungkin kita menemui PRU 16, 15, 16, 17, 18 mungkin. Tetapi ketahuilah, kalau kita ambil video saya hari ini, insya-Allah kalau anak cucu saya tengok pada masa akan datang, anak cucu saya tengok pada masa akan datang, saya boleh katakan bahawa hari ini atuk, ayah, moyang telah menyatakan pendirian bahawa kita tidak akan bersama dengan pengkhianat.
Ya, kalau kita nak bersama dengan pengkhianat, ada habuan. Kita akan dapat banyak laba. Kita akan dapat banyak projek-projek. Kita akan dapat banyak wang. Tetapi apa nilai wang tersebut kalau kita bayar RM10, rugi kita nanti RM100? Kalau tuan-tuan fahamlah apa saya maksudkan. Untungnya pada mereka, ruginya pada rakyat. Untungnya pada mereka, ruginya pada rakyat. Sebab tu saya kata, yang penting sebenarnya, kenapa saya membebel dulu yang awal-awalnya, sebab saya nak bagi tahu keadaan semasa sekarang ini, bahawa Muhyiddin Yassin telah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita tahu. Beliau telah mengangkat sumpah, kita tahu. Cuma persoalan utamanya, apa selepas itu? Apa selepas itu? Apa nasib bangsa lain? Apa nasib bangsa saudara kita berbangsa Cina? Apa nasib saudara kita berbangsa India? Apa nasib saudara kita berbangsa Iban? Apa nasib saudara kita berbangsa Kadazan, Kenyah, Kayan, Melanau? Apa nasib mereka? Kerana kita tahu agenda yang dibawakan adalah agenda tidak lain selain daripada agenda ingin mengkayakan diri sendiri, ingin menaikkan diri sendiri. Okey, kita tengok simple lah. Soalan saya mudah saja. Apa selepas ini untuk bersatu? Apa selepas ini untuk bersatu? Saya tertarik ni sebab apa? Kalau kita tengok bersatu sekarang ni, fraction dia terbelah kepada dua. Satu fraction kepada Mahathir dan satu fraction kepada Muhyiddin. Mungkin satu hari nanti dia bersatu, kita pun tak tahu. Mungkin kita, politik ini is very dynamic, kita pun tak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku. Tetapi apa yang saya boleh katakan ialah apa future yang ada pada bersatu sekarang ini. Muhyiddin dalam keadaan dia menghadapi sakit yang teruk. Muhyiddin sakit yang teruk. Tun pun di penghujung nyawanya. Siapa lagi selepas itu yang boleh mengambil alih daripada bersatu? Jadi jangan ingat mereka yang berada dalam bersatu ini boleh kekal. Sebab apa? PAS dan UMNO sentiasa mengintai-ngintai peluang. Kalau tolak daripada 6 kerusi yang ada dibawa oleh Tun, sekarang ini bersatu ada lebih kurang 30 kerusi. Berbanding dengan berbanding dengan UMNO yang ada 39 kerusi. Bersatu ini adalah sepihan-sepihan daripada UMNO yang dibuang dahulu. Adakah mereka sanggup sekarang ini melihat orang yang mereka buang, mereka caci, mereka hendik, mereka hina, naik ke atas menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri, menjadi timbalan menteri, sedangkan mereka orang UMNO memegang tampuk, memegang kerusi yang paling banyak, tetapi ditindas daripada jawatan-jawatan dan laba-laba yang sepatutnya mereka perolehi. Takkan mereka tidak demand jawatan-jawatan seperti Menteri Ekonomi, Menteri Pendidikan, Menteri KPKT, Menteri Kerja Raya. Kerana inilah jawatan-jawatan yang menawarkan projek-projek, yang menawarkan laba-laba, yang menawarkan bajet-bajet yang mempunyai bilion-bilion yang tinggi. Ini masanya untuk kita mengumpul sebanyak mungkin kekayaan bagi mereka. Takkan mereka tak nak berebut? Ghanimah sudah menang. Sudah menang. Ini masa untuk mengambil ghanimah. Yang atas, yang bawah semua. Ini masanya. Ini belum lagi bentuk kabinet. Sudah ura-ura kita dengar bahawa pergaduhan sudah berlaku. Siapa nak jadi menteri? PAS pun kemaruk. PAS pun teringin. PAS tak pernah jadi menteri di Persekutuan. Inilah masanya untuk mereka nak merebut kuasa, untuk mereka pula nak merasa memakai Brabus, bukan lagi memakai S-Class atau memakai Mercedes C-Class. Tok Lebay pun teringin. Tok Lebay pun teringin. Kan? Tok Lebay pun teringin. Manusia sentiasa namanya manusia. Selagi mana ada nafsu, selagi mana ada hayat, selagi mana ada hajat, nafsu manusia ni, keinginannya sentiasa ada. Sebab itu jangan pernah percaya apa yang dipakai di kepala, apa yang dipakai di badan, tapi percayalah apa yang terlerai di hati. Hati ini buahnya hasil daripada tindakan kita. Apa tindakan mereka itu, itulah hati mereka. Kalau tindakan mereka pengkhianat, dalam hati mereka sebenarnya itu tindakan pengkhianat. Dia menyelamatkan apa? Menyelamatkan daripada DAP. DAP apa yang diselamatkan? Bak kata Khalid Samad, kalau mereka nak selamatkan daripada DAP, sepatutnya ramai-ramai orang UMNO masuk bersatu, join Pakatan Harapan. Penuhkan kerusi UMNO Melayu di dalam Pakatan Harapan. Apa yang DAP-nya? Sedangkan laungan DAP, laungan anti-Cina, laungan anti-bangsa lain itu hanyalah slogan semata-mata. Sekarang ini komposisi parlimen 90% saya boleh katakan Melayu Islam.
Saya boleh katakan Melayu Islam. Kan? PAS-nya ada kat situ. UMNO-nya ada kat situ. Bersatu ada kat situ. Saya dah buat live ni sebelum ni kita. Sebelum ni kita dah buat live dah. Tiga-tiga parlimen ini menunjukkan, parti ini menunjukkan parti dominan Melayu Islam. Maka selepas ini akan dominanlah Melayu Islam sebagaimananya. Dominan digital mall dekat sebelah dengan Loyat dulu. Lepas gaduh Melayu dengan Cina, dia buat digital mall, bankrupt digital mall. Inilah agenda dia. Agenda yang kita nak bawa inilah dia. Yang diorang nak bawa inilah dia sebenarnya. Dijual nama DAP, dijual nama Cina, dijual nama itu hanya kerana untuk nak agenda dia sebenarnya. Sebab itu bila kita menawarkan parti bangsa, kita tahu bahawa perjuangan ini adalah bila mereka menawarkan parti bangsa, kita tahu perjuangan itu adalah perjuangan hanya untuk satu bangsa. Kita menawarkan parti negara, di mana kita sedar dan kita realize bahawa kita semua adalah satu bangsa. Kita semua adalah satu negara. Regardless of skin color kita, regardless of religion kita, regardless of bangsa kita. Kita tidak boleh memilih bangsa mana kita dilahirkan. Kita tidak boleh memilih keluarga mana kita dilahirkan. Kalau kita boleh pilih, kita boleh pilih. Masalahnya kalau mereka dipilih untuk jatuh dan dilahirkan dalam keluarga Cina, bukan Islam, adakah kita nak menyalahkan Tuhan? Adakah saudara-saudara nak menyalahkan Tuhan? Kerana mereka dilahirkan dalam keadaan mereka bukan beragama Islam, bukan berbangsa Melayu. Adakah tuan-tuan nak menyalahkan Tuhan dalam perkara tersebut? Sebab itu kita kata perjuangan kita adalah perjuangan reform kepada semua bangsa, semua agama. Yang miskin kita bela, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa mereka. Yang susah kita bela, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa mereka. Yang penting dia adalah rakyat Malaysia. Inilah wataniah, inilah patriotism. Inilah semangat patriotism yang kita bawa. Sebab itu kita kata, kalau kita nak bangsa kita naikkan semua. Kerana kita tidak boleh lari. Kepulauan, tanah Melayu, kepulauan Borneo, kepulauan Sabah, itulah tanah kita. Kita nak ke mana lagi? Kita nak ke mana lagi? Mereka lahir di Malaysia. Tidak ada pasport. Tak ada lahir terus ada pasport China. Tak ada. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan saya kata, persoalan saya, ke mana bersatu selepas ini? Ke mana bersatu selepas ini? Dalam Pakatan Harapan bersatu ditawarkan dengan tawaran yang sangat menarik. Walaupun Pakatan Harapan, walaupun PKR memegang kerusi 50 kerusi masa itu, tetapi kita bagi bersatu pegang kerusi menteri besar. Banyak. Lagi banyak daripada PKR. Kita kata tak apa, bagi. Sebab kita nak bersatu bersama juga dengan kita. Kita nak bersatu terus bersama dengan kita. Sekarang ini dia nak pegang jawatan Perdana Menteri. Boleh. Dia pegang jawatan Perdana Menteri. Tapi sampai bila kita kata? Bila Muhyiddin Yassin dah tak ada, bila Mahathir Mohamad dah tak ada, selepas itu siapa dalam bersatu yang boleh memikul bersatu? Siapa yang boleh memacu bersatu melawan UMNO, melawan PAS? PAS ada 18 kerusi. Bagaimana pula dengan MCA dan MIC dengan ada 2 dan 1 kerusi? Saya kesian sekali dengan Santara. Santara daripada parti PKR India. Sekarang ini sudah masuk bersatu. Anda nak masuk ke mana? Masuk MIC. Takkan nak masuk bersatu jadi Melayu pula? Bangsa tak boleh tukar, saudara. Bangsa tak boleh tukar, tuan-tuan. Agama boleh tukar, bangsa tak boleh tukar. Nak jadi apa? Jadi ahli bersekutu. Ahli bersekutu yang macam mana? Ada yang kata tabur janji. Yang tabur janji parti bersatu. Yang tabur janji Mahathir. Yang kamu pilih sekarang ini. Maka tuntutlah janji itu dengan Muhyiddin Yassin selepas ini. Sebab itu saya kata, kalau mereka nak janji itu kita janjikan 5 tahun. Sekarang ni setahun setengah baru. Dah setahun setengah dah dia alih kerajaan. Jangan tunai minta janji kepada kami, mintalah dengan Muhyiddin Yassin. Kalau kita kata kepada kontraktor, rumah ni kena siap, construction ni 3 tahun. Takkan baru 6 bulan kita dah kata marah kontraktor tu, apa ni rumah tak siap-siap? Iyalah, kontraktor kata 3 tahun. 3 tahun lah kita kena tunggu rumah tu siap. Dah habis 3 tahun, boleh kita tuntut janji. Ini rumah pun kita janjikan 5 tahun. Negara ni 5 tahun. Setahun setengah pun tak habis pun 2 tahun, sudah dirampas oleh perampok-perampok dan oleh perenjat-perenjat dan juga oleh perompak-perompak dan pengkhianat-pengkhianat negara. Maka bila dah berlaku demikian, maka janji itu beralih kepada mereka. So hikmah dia, tuan-tuan dan puan-puan, hikmah dia adalah kita boleh menilai siapa kawan, siapa lawan. Pada masa inilah ramai daripada dulu yang melompat parti ke dalam PKR, dalam DAP, dalam Amanah, kerana sudah jadi menang, jadi kerajaan, mereka akan lompat balik. Kita tak risau. Kerana kita tahu bahawa perjuangan parti ini adalah perjuangan yang sentiasa membawa perjuangan agenda reformasi rakyat.
Dan mereka yang benar-benar faham kepada agenda reformasi ini yang akan kekal dalam agenda reformasi ini. Itu yang kita pastikan. Dan mereka yang jadi pengkhianat, yang agendanya hanya nak jadi YB, agenda hanya nak projek, agenda yang hanya nak laba, yang hanya nak kekayaan dan keuangan, mereka akan pergi ke parti sebelah. Maka kita nampak sekarang ini berduyun-duyun mereka yang pergi ke parti sebelah. Bagi saya tidak menjadi masalah. Kan? Kerana ini merupakan satu proses saringan yang Allah SWT berikan kepada parti ini. Bila kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kami ingin membawa perubahan kepada rakyat Malaysia, kepada negara Malaysia. Kita tahu 60 tahun ditanam dengan agenda-agenda pembodohan, dengan agenda-agenda di mana telah berakar umbinya rasuah. Benda ini suatu yang sangat susah untuk kita nak cabut. Tetapi orang yang nak mencabut rasuah ini daripada kerongkong negara kita ini, mestilah mereka-mereka yang benar-benar mahu membawa agenda perubahan yang sebenar. Sebab itu insya-Allah saya katakan bahawa saudara Rafizi akan kembali. Saya umumkan malam ini. Saudara Rafizi akan kembali. Saudara Rafizi akan kembali membawa agenda reformasi. Mungkin dia tak perlu kembali dalam parti, tetapi beliau akan kembali. Dia akan memacu kita insya-Allah kepada keadaan yang lebih baik dalam membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga 93 mereka yang setia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan membawa agenda perubahan yang akan datang. Now, kita balik kepada cerita sebenar lah. Kita tak payah cerita nak angkat sumpah lah, SD lah. Kita dah tahu. Saya tahu apa akan berlaku lepas ni. Ini tuan-tuan kena ingat. Apa berlaku lepas ni saya tahu. Tapi saya tak nak cerita. Kalau kita cerita kan tak jadi rahsia, tak jadi secret lah kan. Sesuatu akan berlaku. Percayalah. Sesuatu akan berlaku. Tunggu je lah. In fact, saya sekarang ni tengah menaip sesuatu ni. Tapi saya tak nak tunjuk. Apa yang saya boleh kata, satu perkara saja. Apa akan jadi kepada Bersatu di dalam pengkhianatan nasional, PN, pengkhianat nasional? Tak kisahlah nama apa sekalipun. Apa akan jadi kepada Bersatu? Dia nak membawa agenda apa? Dia nak membawa agenda Islam? Dia nak membawa agenda Melayu? Itu UMNO dah ada. Dia nak membawa agenda Islam? Itu PAS dah ada. Mereka takkan nak jadi redundant. Bersatu adalah parti yang baru. Parti yang terlalu baru. 2017, 3 tahun. Tak sampai 3 tahun lah. 3 tahun lah, lebih kurang lah. Almost 3 years. 3 years plus. Give and take. So, parti yang baru tiba-tiba nak mengemudi hana hoda, percayalah nanti, maka akan ada mereka yang mempersoalkan. Mereka-mereka yang akan mempersoalkan ini adalah datang tidak lain tidak bukan daripada golongan PAS, daripada golongan UMNO sendiri. Daripada golongan MIC, MCA diam dah, dia senyap lah. Mereka tak boleh kata apa. Sekarang ni Dr. Menung lah. Lihat komposisi parlimen itu sendiri nanti. Lihat komposisi parlimen itu sendiri nanti. Ali Biju, Willy Mongin daripada Sarawak. Ali Biju ni orang Iban. Willy Mongin ni orang Bidayuh. Di kalangan Sarawak, Iban majoriti. Tapi di kalangan Malaysia, Iban ni antara minoriti. So, bila anda berada dalam komposisi di mana 3 parti terbesarnya adalah Parti Melayu Islam, ketahuilah kedudukan anda berada di mana nanti. YB Willy Mongin dan YB Ali Biju. Ketahuilah anda berada di mana nanti. Saya tahu. Sebab itu saya katakan bahawa sebenarnya kalau ikutkan, kita tidak risau. Sebab apa? Daripada segi kerisauan kita itu, kita tahu bahawa ini adalah satu game yang akan berterusan. Dia bukan berakhir dengan main ni. Dia bukan macam main chess. Dia ada time limit. Dia bukan macam main bola 90 minit. Kalah menang. Dalam game ni, dia tidak istilah kalah menang. Even dulu, UMNO pun bukan kalah. Dia cuma continue the game. Sekarang ni kita lihat siapa yang ada nafas panjang untuk meneruskan perjuangan. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita betul-betul nak membawa kepada perjuangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada nafas panjang. Jangan kecewa. Jangan risau, jangan menangis. Ya, sedih itu perlu ada. Sedih itu perlu ada. Sedih bukan sebab kita tewas, tuan-tuan dan puan-puan. Sedih bukan sebab kita gagal, tuan-tuan dan puan-puan. Sedih bukan sebab kita jatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Sedih sebab kita rasa bahawa pengkhianat-pengkhianat ini sudah berjaya mengambil balik pengkhianatan mereka. Sudah berjaya meneruskan balik pengkhianatan mereka. Sudah berjaya meneruskan balik agenda-agenda sebelum ini yang kita gagalkan.
Tabung haji, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok berapa banyak duit kena songlap. Kan? Zahid Hamidi 47 kes menyonglap duit daripada NGO berjuta. Beli dia punya Rotex saja lebih 100,000 ringgit. Rotex saja. Rotex dan insurans. Rotex insurans lah tu. Lebih 100,000 menggunakan duit yayasan. Jadi daripada situ agenda-agenda ini yang kita kena fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita kena fikir benda ni. Kadang-kadang kita kena fikir. Sebenarnya kita ni di mana? Agenda yang mereka nak bawa ni ke mana? Bersatu ni nak bawa apa? Selepas ini mereka nak ke mana? Sebelum ini mereka dilindungi, ditatang bagi minyak yang penuh oleh Pakatan Harapan. Malah bila Kak Wan diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri, tak ada. Dia katakan bahawa tak serahkan pada Tun. Tun kena jadi Perdana Menteri. Sekarang ini, jiwa seperti Wan Azizah, jiwa seperti Anwar Ibrahim yang berjiwa besar untuk mengampunkan, jiwa seperti semisal kata-kata YB di dalam Pakatan Harapan itu tidak ada. Jiwa semisal Mat Sabu, walaupun tegas, tapi dalam tegasnya dia berprinsip untuk mengambil, untuk berbincang juga di dalam mesyuarat. Musyawarah itu tidak ada dalam UMNO dan PAS. Dan saya yakin orang-orang dalam Bersatu sendiri yang mana bekas-bekas UMNO itu tahu. Dia tahu permainan UMNO dan permainan PAS. Mereka tahu. Sebab itu saya katakan, dalam tidur mereka selepas ini, mereka akan tidur buka mata sebelah. Maksud saya buka mata sebelah ni, tidur mereka tidur yang tidak lena, sentiasa berjaga-jaga. Apa agaknya orang tu, apa agaknya mereka nak buat untuk aku? Tuan-tuan dan puan, kalau kuasa belum di tangan, boleh cerita macam-macam. Tapi bila kuasa dah ada di tangan, bila duit dalam bank account tiba-tiba masuk 2-3 juta ringgit, 10-20 juta, 1-2 bilion, kopiah pun boleh terbang, tuan-tuan. Tasbih pun boleh kita baling. Itu yang kita kena faham. Beza orang yang membawa agenda reformasi dengan beza orang yang membawa agenda duit mana nak kasih. Jadi sebab itu, kita kena tahu dalam benda yang kita nak bawa ini, dalam perjuangan yang kita nak bawa ini, tuan-tuan dan perempuan, jangan rasa gusar. Ini langkah panjang. Bersama dengan saya, bersama dengan Rafizi, bersama dengan Datuk Seri Wan Azizah, bersama dengan Anwar Ibrahim. Kalau tak suka saya pun tak apa. Bersama dengan Rafizi, bersama dengan Wan Azizah, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Mat Sabu, bersama dengan Lim Kee Siang, bersama dengan Lim Guan Eng, saya sebut hari ini, bersama dengan Gobind Singh, bersama dengan mereka untuk membawa agenda reformasi yang sebenar. Kita kutuk-kutuklah Lim Kee Siang tu. Tahu tak dia offer jadi Datuk, dia tak nak pun. Sebab tu tak pernah dapat Datuk. Dan kita ni belum apa-apa lagi, jangan kata Datuk, bayar untuk dapat Datuk. Bayar untuk dapat Datuk. Inilah orang kita. Kan? Agenda dia adalah agenda apa? Agenda perjuangan yang benar-benar mahu rakyat yang lebih baik. Untuk rakyat yang lebih baik. Kita kecewa, kita sedih, sebab kesedihan kita itu adalah kesedihan di mana kita melihat pengkhianatan yang berlaku, di mana pengkhianatan itu datangnya daripada dalam diri kita sendiri. Tetapi macam cerita Jalut dan Talut kalau kita tengok kan. Bila dalam cerita Jalut dan Talut Jalut dan Talut kalau kita tengok baca, masa itu Talut ni adalah jahat. Jalut ni orang baik. Tapi Jalut ni Allah arahkan bersama dengan Nabi Daud, bersama tentera. Dia kata, pilihlah kamu dari kalangan tentera. Tentera kamu, mungkin saya silap sebab saya baca perintah lalu. Tentera daripada kampung kamu, daripada kawasan kamu, pilih tentera yang terbaik. Setelah dipilih tentera yang terbaik, sampai di satu sungai, Allah bagi tahu bahawa sampai sungai tersebut, kamu janganlah minum kecuali yang sedikit. Sebab dia haus sangat. Ramai yang perjalanan yang jauh, mereka minum. Ada yang minum terlalu banyak sehingga tak mampu meneruskan perjalanan, kecuali sedikit. Sampai di sungai seterusnya, arahan yang sama, minum kecuali sedikit. Maka ramai yang minum, akhirnya ramai yang gugur, tetapi sedikit yang minum dan meneruskan. Dan mereka pun menentang kerajaan yang zalim, dan akhirnya mereka menang. Ujian yang Allah bagi ini adalah saringan. Tujuannya untuk memastikan bahawa mereka yang betul-betul sampai di agenda reformasi nanti, mungkin PRU 15, mungkin PRU 16, mungkin PRU 17, 18, 19, 20, 21, kita tak kisah. Mungkin saya daripada rambut hitam ni beruban, mungkin saya daripada muka macam ni dah berkerut, mungkin saya tak sempat pun tengok, mungkin saya tak sempat pun melihat agenda reformasi itu berlaku. Tetapi saya harap video yang saya rakam ini akan sampai kepada generasi yang akan datang, bahawa agenda reformasi kita,
agenda membawa bangsa Malaysia kita, agenda membawa perubahan kepada rakyat yang lebih baik, kepada negara yang tulis itu, membawa kepada kebaikan yang baik bersama dengan kita, insyaAllah. Malam ini saya tak nak cerita panjang, kita dah tahu apa yang berlaku, cuma saya tak boleh cerita apa yang akan berlaku. Sebelum ini saya boleh cerita sebab kita berada dalam kerajaan, tetapi bila kita berada di luar kerajaan, ada benda-benda kita tak boleh nak cerita. Jadi tak ada modal lah nak jual malam ni kan. Tak ada modal nak jual. Itu kata kita lah. Tetapi maupun tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh kata macam ni lah. Mahathir akan teruskan juga agenda beliau. Dia tidak akan berhenti. Saya boleh katakan bahawa Muhyiddin Yassin lepas ni, dia kena tidur dengan mata buka sebelah. Sebab akan ada agenda daripada bawah, tidak berhenti-henti untuk memastikan beliau akan jatuh. Kadang-kadang dia bukan datang daripada Pakatan Harapan, dia akan datang daripada dalam parti dia sendiri atau dalam komponen yang bersama dengan mereka sendiri. Percayalah saya kata. Yang terdekat yang akan dilakukan ialah akan ada satu laporan polis dilakukan kepada pengkhianat nasional ni, Muhyiddin Yassin, di mana akan berlaku satu laporan polis. Dia dikatakan bahawa Agong telah ditipu melalui SD yang diberikan, dan SD yang diberikan kepada Agong itu adalah SD yang bukan palsu, tetapi SD itu adalah SD yang sudah tidak valid, kerana SD itu berdasarkan hari sebelumnya. Sedangkan yang dibawa oleh Pakatan Harapan sehari selepas itu sebanyak 114, itu adalah yang paling valid pada ketika selepas itu. Tetapi Agong tidak mahu bertemu dengan Tun, sebaliknya terus mengangkat Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. The rest is history lah, kita tahu. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham, daripada segi proses itu kita kena tahu bahawa selepas ini insya-Allah akan ada berlaku sesuatu yang lebih besar, terutama untuk orang Sarawak lah. Kita boleh kata tahniahlah kepada GPS, sebab anda sudah memilih PAS untuk bekerjasama dengan anda. Dan selepas ini insya-Allah akan agenda PAS simple je, dia nak melaksanakan hukum hudud. Itu saya boleh katakan. Agenda PAS adalah untuk melaksanakan hukum hudud. RU 355 itu salah satu daripadanya. Dan tahniahlah kepada Barisan Nasional, tahniahlah kepada GPS kerana memudahkan lagi urusan PAS tersebut. Dan insya-Allah maka lepas ini pengundi-pengundi GPS bolehlah tahu bahawa sebenarnya GPS ini tidak lain tidak bukan hanyalah ulun Melaya, hamba kepada Melaya, semisal UMNO dan semisal PAS. Itu saja kita boleh katakan. Tali tu tukar. Ada tali tu kan? Nanti bawa pergi kedai tu lah. Itu kita boleh katakan insya-Allah. Okey. Kita tak ada agenda banyak apa malam ni. Luahan perasaan saja. Saya bukan macam Zulfazli boleh cakap 3 jam. Sebab itu kita kata itu saja untuk daripada saya malam ni, insya-Allah. Kita akan bersiaran pada malam esok dengan lebih semangat sikit. Suara saya dah, kalau pasang suara saya dah out dah. Dah 3-4 hari ni kita asyik menjerit, kita asyik melawan. Sampai Tenchua tadi kena baling kalau tengok video saya. Sempat kena baling kena baling air. Sebab apa? Lepas ni ada satu video yang saya akan siarkan. Tonton nilai sendiri video tersebut. Tonton ketahuilah siapa sebenarnya pengkhianat negara, siapa sebenarnya pengkhianat negara, dan kenapa kami selama ini, saya selama ini terutamanya, menentang pengkhianat negara ini, insya-Allah. Daripada itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi, lawan, tetap lawan.